Lebih nak tahu sejarah itu dah. Kalau hak tahu lah, tahu kok sudah sejarah Tok Selehor ni. Dia mana ni? Dia meninggal tahun berapa? Dia meninggal lebih kurang 75 tahun. Itu ke apa dia Tok Selehor hak itu ni ada penuh dia jasa-jasa dia lah kepada itu. Dia asal sini Tok Selehor ni. Dia orang sini, mak dia orang Keli ni sebelum. Tok Selehor atau dikenali juga Tok Selehong adalah singkatan nama atau gelaran kepada Haji Abdul Rahman bin Haji Usman yang merupakan seorang ulama besar bertaraf wali dari tanah Melayu yang berasal dari Kelantan. Tok Selehor dilahirkan di kampung Lubuk Jong di pinggir Sungai Selehor pada tahun 1871 Masihi yang kini dikenali Kampung Kok Pasir, Tumpat, Kelantan. Tentang pembelajaran Al-Quran pula, disebabkan bapanya yang merupakan seorang guru Al-Quran memudahkan Tok Selehor mempelajari kitab berkenaan dari bapanya sendiri. Selepas itu, Tok Selehor telah dihantar oleh bapanya untuk menuntut ilmu di pondok Tuan Guru Haji Abdul Malik di kampung Sungai Pinang. Selepas itu, Tok Selehor belajar lagi di Patani Siam selama 7 tahun dengan Tuan Guru Haji Abdul Rashid Kuala Bekah dan Tuan Guru Haji Abdullah Tuk Jong Bendang Jong. Sekembalinya Tok Selehor dari Patani Siam, beliau menyambung pelajaran ke Mekah pula selama 18 tahun untuk mendalami pelajaran itu di sana. Sekembalinya Tok Selehor dari Mekah, beliau telah membuka pondok di tepi Sungai Selehor pada tahun 1340 Hijrah. Hakikatnya Tok Selehor mempunyai kebolehan dalam pelbagai bidang seperti fiqh, usuluddin dan sebagainya. Namun bidang yang sangat diminatinya ialah tasawuf. Menurut bekas penghulu kampung Kok Pasir, Palembang Tumpat, Kelantan, Cik Yusof Cik Ibrahim atau Pak Soh ketika ditemui wartawan CRTV berkata, Tok Selehor adalah pengasas pondok. Katanya, Haji Abdul Malik dari pondok Sungai Pinang adalah guru pertama Tok Selehor. Katanya, kebanyakan pondok di beberapa jajahan di Tumpat seperti di kampung Kok Pasir sendiri, kampung Kok Keli dan kampung Laut adalah beberapa kawasan pondok yang pernah mendapat khidmat Tok Selehor sebagai Tok Guru. Maknanya peranan utama di kawasan Tumpat itu dimainkan oleh Tok Selehor. Pak Soh menambah, selepas mendapat pendidikan dari gurunya, Haji Abdul Malik di kampung Sungai Pinang, Tok Selehor melangkah jauh ke Patani Siam untuk menimba ilmu di sana. Selepas itu, Tok Selehor menyambung pelajaran ke Mekah pula. Kira-kira 18 tahun di Mekah, Tok Selehor pulang ke kampung Kok Pasir yang kemudiannya membuka pondok dalam kawasan makamnya kini. Manakala Masjid Tok Selehor adalah diasaskan sendiri oleh Tok Selehor. Selain pondok, Tok Selehor juga mewujudkan madrasah. Pondok terawal yang diasaskan oleh Tok Selehor sendiri dikenali Pondok Darul Hanan. Terdapat kira-kira 30 buah pondok yang diwujudkan oleh Tok Selehor. Salah seorang murid utamanya, Haji Abbas, yang merupakan atuk kepada Haji Mansur yang merupakan bekas ahli exco Kerajaan Negeri Kelantan dulu. Manakala murid-muridnya dari luar Kelantan, yakni luar kampung Kok Pasir, yang datang menimba ilmu seperti dari Palembang, yakni Haji Amar Zuki dan Campa. Sambung Pak Soh lagi, pendekatan dakwah yang digunakan oleh Tok Selehor menyamai dakwah Wali Songo, yakni Wali Sembilan, dikenali Sunan Kalijaga. Malah Tok Selehor juga pada masa itu seorang yang banyak ilmunya dalam fatwa. Selain minat Tok Selehor terhadap seni silat dan bermain keris, Tok Selehor juga mahir dalam bersyair dan membaca buku-buku sastra lama. Menariknya tentang Tok Selehor ialah beliau membina satu lubang di atas makamnya dikenali Suluk Tok Selehor sebagai tempatnya solat dan berkhalwat untuk tujuan mengisafkan diri dan mengingatkan tentang kematian. Tempat bersuluk Tok Selehor berbentuk 4 segi dengan ukuran 7/7, yakni tinggi 7 dan dalam 7, tangga 7 batang. Suluk ini pada masa dulu adalah tempat Tok Selehor berkhalwat. Misalnya Nabi SAW pernah berkhalwat di Gua Hira. Begitu jugalah dengan Tok Selehor menjadikan suluk itu tempatnya berkhalwat
seperti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Pak Suh lagi, di zaman Tok Selehor pernah ada di kalangan penduduk kampung yang mengemukakan soalan kepada Tok Selehor tentang hukum menagih dadah. Ini kerana di dalam Al-Quran dan hadis hanya dijelaskan tentang meminum arak, berjudi dan merokok yang ternyata memabukkan dan melesukan fikiran. Tetapi bagi dadah pula tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis tentang itu. Persoalan berkenaan tidak dijawab oleh Tok Selehor secara pantas. Lantas Tok Selehor akan bersuluk untuk mencari ilham. Apabila Tok Selehor telah mendapat ilham, barulah diberikan jawapan tentang hukum menagih dadah itu. Di antara murid Tok Selehor yang tersohor dan sezaman dengannya seperti Haji Abdul Rahman Ahmadullah atau Tok Badul. Haji Abdul Rahman berasal dari Patani, Siam. Katanya jika Tok Selehor memerlukan kuda, Haji Abdul Rahman akan pulang ke Patani lalu mendapatkan kuda yang dimaksudkan itu. Di antara murid-murid Tok Selehor yang lain terdiri dari Haji Cik Mamat dari kampung Kok Keli. Kesemua murid Tok Selehor kini sudah kembali ke rahmatullah. Di antara bidang yang diajarkan kepada murid-muridnya seperti tasawuf, fiqh dan silat. Cara dakwah Tok Selehor kepada masyarakat kampung pada ketika itu ialah mendekati masyarakat dengan menyelami dalam hati penduduk di kawasan terbabit. Jika penduduk berkenaan leka dengan masalah membuang masa dengan permainan sehingga melalaikan waktu solat, Tok Selehor akan mendekati masyarakat terbabit dengan memberitahu setelah selesai dengan permainan, kerjakanlah solat. Apabila telah masuk waktunya dan permainan itu boleh disambung balik. Sebagai seorang pendakwah yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tok Selehor kerap berdakwah secara lemah lembut dan berbudi bahasa. Kerana cara berkenaan akan mudah dihayati, bahkan masyarakat yang menerima dakwah itu akan berasa malu terhadapnya untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Islam. Satu sifat lagi Tok Selehor adalah seorang ulama yang bermasin. Pernah berlaku satu kejadian, seorang yang mencuci sebuah tempayan di tebing sungai. Dengan tiba-tiba tempayan tersebut bergolek. Apabila dilihat oleh Tok Selehor berkata, orang terbabit pastinya akan menjadi gila kerana cuai sehingga tempayan yang dicuci jatuh ke sungai. Dengan izin Allah, orang yang dimaksudkan itu tiba-tiba menjadi sasau dan gila. Tok Selehor pernah memagar kampung terbabit, mungkin untuk mengelak sesuatu masalah yang tidak diingini kerana pada masa itu Kelantan pernah didatangi penjajah Inggeris dan Jepun, malahan pernah juga askar Siam ke tempat terbabit. Kawasan tempat dan khususnya kampung Kok Pasir tidak terkecuali. Menariknya, di zaman Tok Selehor, walaupun penjajah asing pernah menjajah kawasan terbabit, namun tidak pernah berlaku pertumpahan darah dan peperangan. Bermakna, masyarakat kampung berkenaan hidup dalam keadaan aman kerana tiada gangguan daripada penjajah yang dimaksudkan. Ketika Tok Selehor belajar di Patani, berlaku kejadian pelik ketika gurunya meminta wang RM1 kerana ingin mengadakan majlis Maulidur Rasul pada hari esoknya. Pada malam yang sama, Tok Selehor pulang meminta duit itu dengan ayahnya di kampung Kok Pasir. Peliknya, bagaimana Tok Selehor pulang dan kembali ke Patani dalam masa yang sepantas itu. Keadaan masyarakat kampung di zaman Tok Selehor boleh dikatakan hidup dalam keadaan aman tanpa wujudnya persengketaan dan bermasam muka, apatah lagi tuduh-menuduh dan hidup berpuak-puak yang sehingga menimbulkan bibit-bibit perpecahan sesama sendiri. Tok Selehor sendiri tidak pernah bermain parti politik kerana sebelum merdeka masih belum wujud parti politik. Salah satu sebabnya masyarakat kampung pada ketika itu menghormati ulama sebagai pemimpin mereka. Berkat doa daripada Tok Selehor menjadikan kampung Kok Pasir dalam keadaan aman sentosa sehingga hari ini. Bahkan menurut Pak Suh, ketika zaman remajanya, beliau pernah ingin mengadakan persembahan di Kira Barat. Tetapi apabila diketahui oleh Tok Selehor, tiap kali persiapan selesai untuk mengadakan persembahan itu, pastinya hujan turun dengan lebat. Tiap kali juga dia terpaksa membatalkan persembahan sedemikian kerana hujan agak lebat. Ini bermakna doa seorang ulama yang bertaraf wali akan dimakbulkan oleh Allah dengan segera. Doa itu mungkin untuk keamanan masyarakat kampung, namun apabila melanggarnya, bahana pasti tiba.
Tuk Selehor menghembuskan nafasnya pada malam Khamis 20 Februari 1935 bersamaan 18 Zulkaidah 1353 dalam usia 64 tahun sebagai seorang ulama besar yang berstatus wali yang bersahabat akrab dengan Tuk Kenali. Banyak jasa Tuk Selehor terhadap Islam, institusi ulama serta sejarah Islam Tanah Melayu, terutamanya di kampung Kok Pasir, Palibang, Tumpat, Kelantan. Sehingga hari ini, keadaan kampung berkenaan dalam keadaan aman dan sentosa. Walaupun penjajah Jepun dan British di Tanah Melayu kerap menjajah tempat-tempat lain sebagai laluan pihak berkenaan, namun tidak di kampung berkenaan sewaktu hayat Tuk Selehor. Sesuatu yang paling menarik di kampung Kok Pasir, penduduk di kampung ini mesra terhadap tetamu yang datang berkunjung untuk menunjukkan keberkatan Allah terhadap walinya itu dapat pula dinikmati oleh semua penduduknya pula. Justru, amat jelas kisah yang serba ringkas tentang Tuk Selehor boleh dijadikan panduan bahawa hormatilah alim ulama kerana merekalah pemimpin sebenar umat yang akan memacu umat itu mendapat keredaan Allah di dunia dan akhirat.